Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan ini merupakan tugasan bagi subjek kajian rohaniat dan sambinyat dan tajuk pembentangan pada kali ini ialah Hari Kiamat Menurut Islam Satu Analisis. Subjek ini dikenalikan oleh Dr. Ahmad Yunus Muhammad Noor dan antara ahli kumpulan yang terlibat adalah Muhammad Alif Ajwa bin Hasno, Siti Nurhaiza binti Rozlan, saya sendiri, Ahmad Mustaqim bin Rozlan, Wan Muhammad Yusri bin Wazin dan Muhammad Hanif bin Wan Nur Kamal. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendahuluan. Umat Islam diwajibkan mempersyai'i rukun iman termasuklah percaya akan hari kiamat. Hari kiamat merupakan perkara sam'iyyah yang tidak dapat dilihat dengan mata serta tidak mengetahui mengenainya melainkan perantaraan wahyu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Luqman ayat 34. Inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yang mana maksudnya sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tidak ada seseorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok dan tidak ada seseorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Oleh itu tidak ada seseorang yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun begitu perkhabaran mengenai hari kiamat sudah jelas dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis akan tanda-tandanya. Maka dengan itu kiamat pasti berlaku dan dunia hanyalah sebuah perjalanan menuju hari yang kekal abadi. Okay, seterusnya kita pergi kepada definisi hari kiamat. Menurut Kamus Dewan 2007, hari kiamat adalah gabungan perkataan hari dan kiamat. Hari dari sudut bahasa adalah tempoh, manakala kiamat dari sudut bahasa pula merupakan terbitan daripada perkataan qama, yakumu qauman qiyamah dan qiyaman yang bermaksud berdiri tegak. Okay, dari sudut istilah, kiamat adalah hari kebangkitan dan pembalasan terhadap semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya merupakan hari pembalasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya dalam menentukan kehidupan abadi mereka sama ada di syurga ataupun neraka. Okay, menurut Abdul Karim Al-Mudarris pula, kiamat merupakan tempat pembalasan yang kekal abadi setelah hancurnya dunia yang dipenuhi dengan pelbagai cabaran. Okay, pada hari itu, manusia dipertanggungjawab sepenuhnya di atas apa yang mereka lakukan di dunia. Okay, kemudiannya menurut Syed Sabit, turut mendefinisikan hari kiamat ini sebagai hari hancurnya seluruh alam dan kemudian dihidupkan kembali seluruh manusia di akhirat bagi tujuan membuat perhitungan terhadap amalan yang mereka lakukan. Okay. Hari kiamat ini membawa erti yang sama dengan perkataan Yaumul Akhirah, As-Sa'ah, Al-Waqi'ah, Al-Qariyah, Al-Zalzalah dan Yaumul Hisab dan sebagainya. Seterusnya, saya Wan Muhammad Yusri bin Wazin akan menerangkan berkaitan dengan hukum beriman dengan hari kiamat dan juga kesan beriman dengan hari kiamat. Pertama sekali, hukum beriman dengan hari kiamat adalah wajib bagi setiap umat Islam kerana ianya adalah salah satu akidah umat Islam yang asas. Setiap umat Islam khususnya wajib beriman bahawa hari kiamat itu pasti terjadi. Dan beriman dengan hari kiamat juga merupakan salah satu daripada rukun iman yang 6. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43 yang mana maksudnya bukanlah perkara kebaikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke timur dan barat, tetapi kebaikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan juga hari kiamat. Berdasarkan dalil Al-Quran itu, maka jelaslah bahawa hari kiamat itu pasti terjadi dan kita sebagai umat Islam wajib beriman terhadapnya. Seterusnya, kesan beriman dengan hari kiamat. Pertama sekali, kesan beriman dengan hari kiamat adalah kita akan menyadari semua makhluk akan binasa dan adanya kehidupan abadi di akhirat kelak. Oleh itu, disebabkan itu, umat Islam akan memberi keutamaan kepada hari akhirat dan bukannya memberi keutamaan kepada dunia. Kesan yang kedua adalah akan menyebabkan seseorang itu beramal soleh dan juga meningkatkan sifat taqwa. Ini kerana dalam Al-Quran Allah telah berfirman yang bermaksud dan kerjakanlah
amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat ke-223. Yang ketiga, kesan beriman kepada hari kiamat adalah seseorang itu tidak akan bakhil dan kedekut dalam berinfak. Ini kerana apa yang diinfakkan seseorang itu akan digandakan oleh Allah dan pahalanya akan diberikan di akhirat kelak. Dan yang keempat, kesan beriman adalah seseorang itu akan sentiasa sabar. Kerana ketika seseorang itu beriman dengan yakinnya bahawa hari kiamat akan berlaku, pasti mereka akan bersifat dengan sifat yang terpuji. Dan antara sifat yang terpuji itu adalah sifat sabar. Dan kesan yang terakhir adalah seseorang itu tidak akan meniru gaya hidup orang yang tidak beriman. Kerana orang yang tidak beriman itu hidup dengan hawa nafsu mereka, sedangkan orang yang beriman akan menggandakan amal kebaikan mereka agar diredai dan mendapat balasan Allah di akhirat kelak. Baiklah, kita terus kepada satu topik seterusnya, iaitu kesan menolak adanya hari kiamat. Antara kesan-kesan bagi mereka ataupun seseorang Muslim yang menolak adanya hari kiamat, yang pertama adalah seseorang itu akan jatuh kufur. Hari kiamat, beriman kepada hari kiamat adalah salah satu daripada rukun-rukun iman yang mana wajib bagi seseorang Muslim untuk beriman dengannya. Oleh itu, bagi mereka yang menolak adanya hari kiamat, maka mereka tidak beriman dengan rukun iman yang kelima. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 8 hingga 9 yang berbunyi, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Maksudnya, dan sebaliknya, orang-orang yang kafir, maka celakalah bagi mereka dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah, yakni mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan dalam Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan amal-amal mereka. Seterusnya, bagi mereka yang menolak adanya hari kiamat ini adalah sama seperti tidak beriman kepada Allah. Hal ini kerana Allah ialah Tuhan yang Maha Pencipta, yakni yang menciptakan langit dan bumi. Allah juga menciptakan hari kiamat. Oleh itu, sesiapa yang mengingkari adanya hari kiamat bererti mengingkari Allah. Hal ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul, lurus, yakni yang membawa kepada mencapai keredaan-Nya, serta pohonlah kepadanya supaya mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yakni dengan sesuatu yang lain, iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya, dan mereka pula kufur ingkar adanya hari kiamat. Seterusnya, bagi mereka yang menolak adanya hari kiamat, kesannya akan menjatuhkan jati diri seseorang manusia itu. Ini kerana orang yang tidak percaya hari kiamat tidak akan peduli terhadap kehidupan selepas kematian mereka. Oleh itu, mereka akan sentiasa hidup dalam kelalaian sehingga melupakan akhirat. Hal ini kerana sifat semula jadi manusia yang cenderung kepada hal-hal keduniaan. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 20 hingga 21 yang berbunyi, "Kalla bal tuhibbuna al-ajilah
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Maksudnya, sebenarnya kamu tidak mengingatkan kesudahan kamu. Bahkan kamu sentiasa mencintai, yakni kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya. Dan kamu tidak menghiraukan, yakni bekalan untuk hari akhirat, yang mana yang kekal abadi kehidupannya. Seterusnya yang terakhir, kesan menolak adanya hari kiamat adalah akan berlaku kemungkaran dan kemaksiatan yang berleluasa. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara terus-menerus tanpa ada rasa insaf kerana tidak mempunyai kesedaran terhadap kematian. Akibat daripada perbuatan mereka itu akan ditimpa azab yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah Allah maha berat azab seksanya. Baiklah, kita pergi kepada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat terbagi kepada dua, iaitu tanda kecil kiamat dan tanda besar kiamat. Saya akan membentangkan berkaitan tanda-tanda kecil kiamat. Seperti mana kita tahu, tanda-tanda kecil kiamat telah banyak dinyatakan oleh Allah dan Rasul. Akan tetapi, saya hanya menyenaraikan sebahagian daripada tanda-tanda kecil kiamat tersebut. Antaranya adalah yang pertama, pengutusan Nabi Muhammad SAW, penakhlukan Baitul Maqdis, timbulnya berbagai fitnah, dan yang terakhir, ibu melahirkan tuannya. Baiklah, tanda kecil kiamat yang pertama adalah pengutusan Nabi Muhammad SAW. Dalam Jami' At-Tirmizi hadis yang ke-57 yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, jarak waktu aku diutuskan dan hari kiamat adalah seumpama ini. Dan Abu Daud menyatakan bahawa Rasulullah SAW merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Jadi, hanya panjang itu sahaja jaraknya di antara jari-jari tersebut. Oleh itu, perutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul merupakan pertanda kecil akan terjadinya kiamat kerana baginda merupakan penutup kepada segala Nabi-Nabi. Baiklah, tanda kecil kiamat yang kedua adalah penakhlukan Baitul Maqdis. Dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-3176 yang bermaksud, aku mendengar Auf bin Malik pergi menghadap Nabi SAW ketika perang Tabuk yang sedang duduk di kemah kulit. Lalu baginda bersabda, aku telah menghitung 6 perkara menjelang hari kiamat, di antaranya kematianku, kemudian penakhlukan Baitul Maqdis. Hadis ini Nabi menjelaskan bahawasanya tanda-tanda berlakunya kiamat salah satunya adalah penakhlukan Baitul Maqdis. Kali terakhir Baitul Maqdis ditakhluki oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masihi. Sehingga kini umat Islam masih lagi tidak mempunyai kuasa ke atas Baitul Maqdis. Jika Baitul Maqdis ditakhluki sekali lagi oleh umat Islam suatu ketika nanti, maka perkara itu menunjukkan tanda-tanda kecil kiamat akan berlaku. Yang ketiga, timbulnya berbagai fitnah. Dalam Sunan Abu Daud, hadis yang ke-4259 yang bermaksud, Abu Musa Al-Asy'ari telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datangnya hari kiamat serta timbulnya banyak fitnah besar seperti malam yang gelap gulita. Oleh itu, pada pagi hari, seseorang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir pada malam hari, dan seseorang yang beriman pada malam hari menjadi kafir pula pada pagi hari. Orang yang duduk ketika itu lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri ketika itu lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan ketika itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah panah-panah kalian, putuskanlah tali-tali panah kalian, dan pukullah pedang-pedang kalian ke batu. Jika salah seorang dari kalian dimasukinya fitnah, maka jadilah seperti salah seorang anak Adam yang paling baik, iaitu Habil. Hadis ini Nabi menjelaskan bahawasanya di akhir zaman berlaku banyaknya fitnah seperti air yang mengalir. Oleh itu Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya berlindung daripada fitnah di akhir zaman dengan iman yang teguh kepada Allah SWT dan kepercayaan kuat pada hari kiamat. Hal ini kerana berleluasanya fitnah berlaku di akhir zaman merupakan tanda kecil kiamat bakal menjelang.
Baiklah, yang terakhir, ibu melahirkan tuannya. Dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-8 yang bermaksud, Jibril bertanya, "Khabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Nabi SAW menjawab, "Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya." Maka Jibril bertanya lagi, "Khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat." Maka Nabi SAW menjawab, "Antara tanda-tandanya ialah apabila hamba wanita melahirkan tuannya." Hadis ini jelas menunjukkan bahawasanya pada akhir zaman akan berlakunya banyak penderhakaan terhadap ibu bapa dengan melayan ibu bapa mereka seperti hamba atau sebagainya. Menerusi hadis ini jelas kita dapat memahami bahawasanya penderhakaan terhadap ibu bapa merupakan tanda-tanda kecil kiamat bakal berlaku. Subtopik yang seterusnya adalah berkaitan dengan tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat adalah banyak, tapi saya memilih 5 yang utama. Yang pertama adalah dukhon, asap tebal. Yang kedua adalah Al-Masih Dajjal. Yang ketiga adalah Adabah, iaitu binatang. Yang keempat adalah matahari terbit dari barat. Yang kelima adalah turunnya Nabi Isa. Dukhon atau asap tebal. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ. Maksudnya, oleh itu tunggulah, yakni wahai Muhammad, semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata, yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat, yang akan menimpa seluruh keadaan manusia yang kafir itu sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan. Ibnu Mas'ud berpendapat bahawa dukhan tersebut merupakan hayalan dalam pandangan orang Quraisy akibat kelaparan. Manakala Ibnu Katsir pula berpendapat bahawa dukhan ini belum lagi terjadi dan dukhan ini adalah asap dari langit yang akan menyelimuti manusia pada satu hari nanti. Seterusnya adalah Al-Masih Dajjal. Berdasarkan hadis riwayat Muslim bernombor 3283, mafhumnya, dari Abu Al-Duhama dan Abu Qatadah berkata, sejak penciptaan Nabi Adam sehingga hari kiamat berlaku, tidak ada makhluk dalam riwayat lain, yakni perkara yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Ibnu Al-Asir berkata, Dajjal disebut Al-Masih kerana salah satu matanya terpadam. Menurutnya lagi, Al-Masih bermaksud orang yang salah satu bahagian wajahnya telah hilang, tidak bermata dan tidak bertutup. Ibnu Hajar pula berpendapat, disebut Dajjal adalah kerana dia menutup kebenaran dengan kedustaan. Sementara itu, Ibnu Durayd berkata, dinamakan Dajjal kerana dia menutup kebenaran dengan kedustaan. Manakala pendapat lain mengatakan bahawa Dajjal akan menembusi seluruh pelosok bumi. Yang keempat adalah matahari terbit dari barat. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang bernombor 4636, mafhumnya, diceritakan kepada saya Ishaq, dihabarkan kepada kami Abdul Razak, dihabarkan kepada kami Ma'mar ibnu Himam dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, darinya berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berlakunya hari kiamat hingga terbitnya matahari dari barat, maka ketika manusia melihatnya sambil meyakini akan firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lagi berguna iman seseorang terhadap dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Matahari yang terbit dari barat adalah ayat kauniyah yang agung dan mukjizat ilahi yang hebat. Matahari terbit dari barat dan tenggelam di barat seperti yang ditentukan oleh Allah dan ia tidak pernah menyimpang atau terlambat walaupun sehari. Dan pada hari yang dijanjikan, matahari akan meminta izin kepada Allah untuk terbit dari sebelah barat seperti biasa, akan tetapi Allah tidak membenarkannya. Yang kelima adalah turunnya Nabi Isa. Berdasarkan surah Al-Zuhruf ayat 61, wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratim mustaqim. Maksudnya, dan sesungguhnya Nabi Isa menjadi tanda kedatangan hari kiamat, maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan turutlah penunjukku. Inilah jalan yang lurus. Pada hari kebangkitan, Allah akan menurunkan Nabi Isa untuk memerangi orang Yahudi yang menyangka bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa. Nabi Isa juga akan memimpin dunia berdasarkan kitab Allah dan syariat Muhammad SAW. Setelah turun daripada langit, Nabi Isa akan tinggal bersama manusia selama 40 tahun.
Dan tindakan pertama beliau adalah menghadap Dajjal dan menuju ke Batu Jannah, Batu Maqdis, iaitu tempat di mana umat Islam mengepung Dajjal, lalu memerintahkan manusia untuk membuka pintu kemudian membunuhnya. Allah pula akan membinasakan orang-orang Yahudi. Yang seterusnya adalah dalil berkaitan kiamat. Berdasarkan Al-Quran, saya memilih surah Al-A'raf ayat 187. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan waktu kedatangannya, melainkan dia. Huru-hara pada hari kiamat itu amatlah berat, yang akan menggerunkan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepada kamu, melainkan secara mengejut. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Manakala menurut hadis, saya memilih daripada hadis riwayat Bukhari, nombor 7062, Inna baina yadi sa'ati li ayyama yanzilu fiha jahlu wa yurfa'u fiha ilmu. Maksudnya, sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kejahilan akan turun dan ilmu akan dihilangkan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada dalil berkaitan kiamat dari sudut akli. Menurut ahli geologi, di dalam perut bumi terdapat gas yang panas yang berkembang dan berterusan menekan ke arah bumi. Lama-kelamaan, ia tidak berdaya lagi untuk menahan tekanan tersebut, lalu mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat dan akan mengeluarkan bola api yang membawa kebinasaan. Selain itu, berdasarkan logik, alam ini tidak kekal dan bersifat baharu. Oleh itu, setiap yang bersifat baharu akan binasa atau musnah pada bila-bila masa. Oleh itu, berdasarkan fakta-fakta di atas jelas menunjukkan bahawa bumi akan melalui fasa-fasa kehancuran atau kebinasaan atau lebih dikenali sebagai kiamat. Kita terus kepada kesimpulan. Hari kiamat merupakan hari yang pasti akan berlaku, namun kejadiannya tidak diketahui oleh sesiapa. Oleh itu, umat Islam seharusnya bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala menuju kehidupan yang abadi di akhirat sana. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan akal untuk berfikir dan beriman kepadanya, termasuklah beriman dengan hari kiamat. Hukumnya wajib bagi umat Islam untuk mengimani dengan hari kiamat sedang ia bersangkutan dengan akidah. Pelbagai bukti, nas dan dalil telah dikemukakan akan wujudnya hari kiamat. Dalil dari sudut akli juga turut membincangkan bahawa bumi akan mengalami tekanan dan menyebabkan berlakunya kehancuran. Selain itu turut dinyatakan tanda-tanda kecil dan besar hari kiamat. Maka sekiranya manusia membuat persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya ia akan memberi kesan yang baik terhadap dirinya, begitu juga sebaliknya. Sekian, terima kasih.